Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan, apa khabar? Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersiaran dengan tajuk yang baru. Okay, so malam ni seperti yang saya inform, kita akan cuba untuk melihat kepada annual report, okay, bagi syarikat Nestle. Okay, so syarikat uh, yang harga sahamnya paling mahal di Bursa Malaysia, okay, so syarikat Nestle Malaysia Berhad. InsyaAllah kita akan go through, okay, dengan lebih details berkenaan dengan syarikat ini. Jadi sebelum mula seperti biasa, okay, so please click button share agar lebih ramai rakan-rakan kita dapat join, okay, untuk kita tahu dengan lebih details apakah uh, perkara yang menarik yang ada dalam annual report bagi syarikat Nestle ni. Okay, so saya tadi dah go through sekejap secara pintas lalu. Ada yang mengejutkan saya, okay, yang saya tak tahu, dan juga mungkin anda juga dah tahu, mungkin anda dah tahu, okay, anda tak tahu ataupun anda tahu. So sama-sama kita lihat nanti apakah perkara yang menarik yang ada dalam annual report Nestle ni. Okay, so mungkin ramai ataupun orang tak biasa lah nak tengok uh, annual report bagi syarikat-syarikat yang mahal ni, syarikat kayangan orang panggil, okay, ataupun blue chip yang memang betul-betul um, level apa atas awan ni lah, okay. So harga dia sekarang dah lebih daripada RM100 untuk satu unit. Mungkin sebab itu tak ramai orang nak cuba untuk lihat dan cuba bedah uh, bagi syarikat ini. Tetapi tak apa, okay. So kita buat kajian, kita buat market research untuk kita tahu tentang bisnes dia, okay. Mungkin ada antara kita yang mempunyai perniagaan, ada bisnes, so mungkin kita tengok apa yang boleh kita ambil pengajaran, okay, untuk kita implement pada bisnes kita, okay, ataupun apa benda yang uh, boleh kita elakkan daripada terjebak uh, mendapat kerugian ataupun benda-benda yang kita boleh elakkan dalam bisnes kita, okay. So why not benda yang baru yang kita boleh belajar, okay. Alright, so klik button share, okay, jangan lupa please klik button share. Kita akan memula sebentar saja lagi. Alright, tengok connection. Kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas dan boleh nampak presentation, please komen boleh dengar dan boleh lihat, okay, supaya tak ada masalah teknikal nanti. Should be okay. Line. Alright. Okey, baik, mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang turut serta pada sesi malam ini. Dalam sesi market research kita, okey, so insya-Allah pada malam ni kita akan cuba untuk melihat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia yang dikenali sebagai Nestle. Okay, so Nestle Malaysia Berhad. I think most of us memang very well known. This company is very well known to I think most of nation ataupun di seluruh dunia pun dia sangat terkenal. Tidak perlukan banyak introduction berkenaan dengan syarikat ni. Okay, so dan saya yakin kebanyakan daripada kita, okay, kat rumah kita tu mungkin ada satu produk, mungkin satu ataupun mungkin lebih, tapi at least ada satu produk jenama Nestle ni, okay. So mungkin sama ada Milo, susu ke, ataupun Nestum ke,
ataupun Nescafe so mesti ada kebarangkalian ni lah kat setiap rumah di Malaysia ni dia akan ada satu produk Nestle. Okey, mungkin waktu PKP tahun lepas, okey, antara yang popular lah apa Maggi kari dia kan. Itu antara menu yang kena ada dekat rumah sampai habis stok waktu permulaan PKP tahun lepas. Okay, so tak perlukan introduction banyak, tapi kita nak lihat apakah sebenarnya business behind this company. Mungkin produk-produk yang kita sebelum ni tak pernah tahu, tapi dia sebenarnya adalah produk Nestle yang kita boleh sama-sama lihat nanti. Okay, so report dia untuk tahun 2020, financial year bagi syarikat Nestle adalah pada bulan Disember. Okay, so period ending 31st December, dan yang report yang terbaru adalah untuk tahun financial year 2020. Okay, untuk tahun 2020, penutupnya pada 31 Disember tahun 2020. Okay, so 21 belum lagi lah. So sekarang baru 5 bulan sebelum dia boleh ada report lagi. Alright, so Nestle mempunyai sejarah yang tersendiri di Bursa Malaysia. Bermula didagangkan sekitar 2002, kalau tak saya 2002 atau 2003. 2002 dia mula didagangkan sekitar bulan Oktober 2002. Bermula hanya pada harga sekitar berapa ni? Highest, lowest RM19.50. Hanya bukan hanya kat lah, waktu tu pun dah mahal lah RM19 50 pada tahun 2002. Dan kini harga latest apabila closing pada pukul 5 tadi adalah pada harga RM135.10 untuk satu unit. Ni bukan cerita untuk 100 unit, satu unit. So starting dulu RM19.50, sekarang dah RM130. Kenaikan yang bagi saya cukup luar biasa bagi syarikat. Yang pertama, I think mencatat harga lebih RM100 bagi satu unit. Tak ada lagi, I think, kalau dalam pengetahuan saya, tak ada lagi syarikat yang lebih daripada harga RM100 untuk satu unit, melainkan Nestle sahaja. So kenaikan untuk sejak didagangkan lebih kurang 600%. 900% kenaikan dia. Tidak termasuk dividen-dividen yang pernah diberikan lah. So itu lebih tentang background dia. So harga dulu dan juga harga sekarang. A great company yang boleh buat kenaikan yang sebegini drastik, dan the only company yang harganya lebih daripada RM100. So kita deep dive into dia punya report, apa yang menarik. So ini report untuk syarikat Nestle Malaysia Berhad pada tahun 2020. Kita lihat di sini. Ada corporate, yang ni dia punya apa ni, macam page depan lah, untuk tengok page berapa. Kalau nak pergi tengok tu, terus pergi ke required punya page lah. So our annual reporting suite. Alright, so Nestle kalau Malaysia dah sejak 1912. Lama juga. History dah 108 tahun. So report dia dipecahkan kepada 3. So kalau nak baca yang annual review dia untuk book 1, kalau nak tengok corporate and governance finance report dekat buku nombor 2 dia. Dan juga untuk buku nombor 3 dia ada cerita pasal Nestle in Society report. More on CSR, that kind of stuff lah. Dia tak combine sekali, so dia pecahkan. Mungkin nak bagi easy reference lah. So yang first ni dia ada dalam 82 page je. Tak banyak lah. Kalau tidak, dia combine semua, dia akan menjadi ratus-ratus kan. Sebab dia punya report on sustainability, dia punya risk management dia punya cash flow, apa semua benda tu, dia akan consume lah. Ni just untuk annual review, macam mukadimah depan ni je pun dah 80 page dah. So bila anda tengok annual report
syarikat-syarikat yang blue chip lah, kita consider sebagai yang quite expensive lah harga dia. Anda akan nampak kelainan sikit daripada segi susun atur report dia. Okay, dia bukan typically plain wording gambar satu dua, tapi dia more on grafik. Dia banyak buat information yang dalam bentuk grafik, okay, yang entertaining. Bila kita baca tu macam okay, dia taklah plain macam report-report yang kita tengok sebelum ni. Dia banyak macam it's a typical template dia. Okay, memang ayat, wording and then gambar satu dua. Okay, nanti kita akan tengok dekat initially, dan bila kita baca tu macam something lain. Okay, of course lah dia ada bajet lebih besar dan juga dia mempunyai financial capability untuk hire orang yang lebih mungkin mahal costnya, okay, ataupun yang lebih tinggi value dia untuk memastikan sesuatu yang terbaik untuk shareholder lah. Okay, sebab shareholder akan dapat report-report ni. Okay, so kita nak bagi something yang lain daripada kebiasaan yang dalam market. Okay. Sebelum saya terlupa sebagai disclaimer, okay, so disclaimer yang penting tu, yang pertama ialah ini bukan nasihat pelaburan. Okay, this is not my call, bukan juga sell call. Sebarang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that. Apa kita cuba buat adalah untuk kita belajar, okay, yang kita baca study dia punya new report untuk kita gain something, knowledge tentang satu business tu sebelum kita membuat sebarang keputusan pelaburan. Okay, sebab kita seperti saya mention banyak kali, okay, kita bila beli melabur dalam syarikat, invest bukan untuk trade tau ni. Bila kita nak invest tu, kita at least kena tahu syarikat tu apa dia buat, business dia apa, supaya kita bukan jatuh dalam kategori yang gambling. Orang gambling ni dia beli je, dia tak tahu apa benda apa semua. Tapi kita buat based on research, kita ada analysis, kita based on knowledge, kita study dan kita tahu apa business syarikat tersebut. Dan bila kita buat keputusan tu based on a well-informed investor. A smart investor is a well-informed investor, maknanya kita tahu at least, bukanlah kita tahu semua, tapi at least kita tahu apa benda syarikat yang kita nak beli ni. Sebab kita nak jadi shareholder, bukannya kita saja kita jadi shareholder. So kita nak tahu sama ada bisnes dia boleh grow, ada potensi atau tidak, dan juga apakah future dia ke mana arah company ni nak pergi. Alright, so kita teruskan dalam report ni. Okay, ni tak penting. Alright, our business. Okay, so this is dia punya location untuk seluruh Malaysia. Banyak okay, so HQ dia dekat Selangor. Okay, dekat Shah Alam je. Okay, ada 55 offices throughout Malaysia dan juga Borneo, Sabah Sarawak lah. Okay, dia panggil Borneo. Dan juga distribution and customer across state. Okay, so ini semua tempat-tempat dia lah. Okay, factory dia, HQ dia, sales office dia. Okay, nanti most city semua ada. Johor ada, okay, Kedah ada, okay, Sarawak ada, Sabah ada, Perlis pun ada, okay, tapi sales office lah. Alright, so almost semua negeri. Ya, betul, semua negeri ada. Okay, so tak payah gaduh-gaduh, semua negeri dapat. Okay. Alright, so this is dia punya org chart, organization structure. Dia punya CEO John Arnold, dia bukan Malaysia lah, dia expat Okay, so CFO pun macam bukan punya orang Malaysia lah, nama Craig Connolly. Kemudian lain-lain dekat sini anda boleh baca dia punya org chart. Okay, so nampak different dia punya report. Bila anda tengok page ni, okay, benda ni tak semua company akan buat macam ni. Sebab dia sebenarnya kalau report, okay, kita buka ni dia dua page kan. So that's why nampak gambar ni macam terpotong. Sebab kita baca dalam PDF. Kalau kita baca dalam bentuk booklet tu, yang buku tu kita buka, nampaklah besar dia punya ni. Gambar di sini bercantum lah. Okay, cuma kalau kat sini kita tak nampak sangat dia punya beauty tu lah. Okay, tapi still kita nampak kelainan dia. See, dia buat dia punya fast fact. Okay, so company yang besar-besar ni normally akan buat fast fact dia. Apa dia nak cerita supaya orang attracted nak terus baca tentang company tu yang
benda yang best-best lah. Okay, dia nak show off lah. Dia dah buat benda yang betul, benda yang bagus. So dia nak orang tahu. So benda tu kena portray supaya pelabur ataupun shareholder suka tengok. Okay, so dia punya kategori. Okay, semua produk-produk dia. Dia ada produk dairy, coffee, foods, ready to drink, ice cream, confectionery, healthcare, nutrition, maternal and child nutrition, breakfast cereal, and out of home punya produk makanan. Semua almost semua dah ada tapau. Okay, so head office dia dekat Selangor. Employee 5,000. Okay, so employee seluruh Malaysia 5,018 orang. Okay, factory ada 6. Okay, dia ada 500 produk yang certified halal untuk Malaysia punya market. Termasuklah Milo, Maggi dan juga Nescafe. Ini penting dia letak kat atas. Sebab of course lah kita tengok dari segi demografi pengguna di Malaysia lebih ramai orang Islam. So produk-produk yang mempunyai halal certification of course menjadi priority lah, sebab main consumer bagi produk-produk mereka ni. Okay, so since 1912 the biggest halal producing Nestle market in the world. Okay, so dekat dunia sebenarnya kita Nestle Malaysia lah the biggest halal product producing Nestle market in the world. Alright. Okay. Okay, they employ Malaysian manufacturing workforce 100%. Dia tak ambil foreign worker untuk manufacturing. Baru saya tahu. Okay, it's good. Okay, sebab kita nak, dia bukan, sebab sebenarnya Nestle ni dia bukan just listed kat Malaysia. Tu kita kena faham. Nestle ni almost semua, saya tak kata semua lah, tapi banyak tempat-tempat lain yang ada public listed, dia ada juga listed kat sana. Bukan sekadar di Malaysia, sebab dia adalah global company. Sebab tu kalau nampak nama dia Nestle dalam bracket Malaysia, Berhad. Sebab ada Nestle mungkin Netherlands, Berhad, bukan Berhad lah, incorporated ke apa benda kan. So that's why kita kena tahu dia yang kat Malaysia ni just untuk Malaysia punya saja. Kalau kat overseas tu, dari setiap negara mungkin yang listed tu, itu adalah entiti untuk negara tu je. So dia bukan satu dunia Nestle dia listed kat Malaysia. Dia bukan. Tapi with that, untuk Malaysia punya market pun dia boleh break dia punya harga sampai RM135 se-unit. So, bayangkan produk apa yang dikeluarkan oleh Nestle ni. Alright, so apa cerita lagi turnover? Okay, 5.4 bilion untuk tahun 2020. Market cap as of 31st December adalah 32.6 bilion. Okay, 32. So one of the biggest sebab dia dalam kategori blue chip stocks lah. Okay, 32.6 bilion ringgit. Kemudian cerita apa lagi? Dia spend 60 juta untuk COVID operational expenditure bagi tahun 2020. 15 juta untuk COVID relief effort. Okay, so nothing lah kalau revenue 5.4 bilion tu, 60 juta, 15 juta ni tak nampak pun. Okay, alright, so apa lagi dia cerita kat sini? Financial capital. Okay, tu cerita dia. Human capital. Okay, so 35% adalah female employee. Okay, 100% local untuk manufacturing. This is good. Operational capital, sales and marketing capital. Okay, so ni dia punya pillar lah, macam tu dia buat. Ni nak baca ni siapa yang berminat lah. Tapi saya yang penting kita tengok dekat bahagian mana, yang bawah nanti ni. Okay, dia cerita lah benda-benda yang good yang dia dah buat, bagus. Okay, dia buat untuk UN punya SDG. So dia follow. Alright, so kita baca. Okay, yang pertama kat sini, message from our chairman and CEO. Apa cerita? Okay, apa yang diceritakan kat sini oleh chairman? Dear shareholder, without doubt, the COVID-19 pandemic has been highly disruptive force, throwing the world into turmoil in 2020. In this context, Nestle Malaysia reassess and redefine our priorities to weather the business through the storm, whilst making a difference for many by responding as a caring pillar of society. Okay, so ni adalah chairman dia, Yang Amat Mulia Tan Sri Datuk Sri Syed Anwar Jamil Lail, dan juga ni CEO dia, Juan Aronals. Saya tak tahu betul ke tak saya pronounce saya. Okay, kalau salah minta maaf lah.
Okay, boleh cerita lagi. Through this time of crisis, the company adopted three non-negotiable priorities to keep our people and business partners safe, to ensure stable supply of nutrition, food and beverage formation, as well as to actively support the community through an extensive relief program. While we not been immune to the challenging environment, our ability to pivot and remain responsive to the needs of nation has enabled us to stand firm, maintain our momentum and deliver on our promise to be the force for good while delivering a resilient performance. Okay. Apa lagi diceritakan sini? Navigating an unprecedented landscape. Okay. Cerita pasal MCO tahun lepas. Alright. Okay. Defining priorities. Okay. Okay, ni tadi dekat depan tadi pun sama. Okay, dia dah cerita. Apa lagi? Okay, tu cerita dia. Oh, okay. Expanding our presence. Through 108 years, 100 years, 108 years in Malaysia, we take pride in having grown together with the nation. Malaysia also contributes significantly to the Nestle Group, and today we continue to build the future, having invested nearly 1 billion ringgit over the past 5 years, and in 2020 recorded a capital expenditure of 295 million capex ya. Okay, so on top of expanding manufacturing capacity, we are investing into new categories that are well in tune with customer trend and will further contribute to the more sustainable future, such as establishment of a plant-based meal solution facility in Malaysia. Okay, so benda yang baru, okay, plant-based meal facility. Alright, untuk financial performance. Okay, so sales dia 5.4 billion. Okay, bagi tahun 2020. Dividend, our commitment to delivering shareholder value remained steadfast, and we confirm in 2020 again a healthy dividend payout. The board director proposed a third interim dividend of 92 cents per share for the final year ended 31st December 2020, bringing total dividend for the year to RM2.32 per share. A solid dividend payout despite a volatile climate of 2020. Okay, so dividend dia total untuk tahun 2020 dah RM2.32 untuk setiap share. Kalau nak kira dari segi yield, okay, anda kena tengok berapa harga anda masuk lah. Kalau anda masuk syarikat ni berapa harga dia, baru kita dapat berapa yield lah. Nampak macam besar, RM2.32. Tapi kalau kita beli pada harga RM150, so mungkin kalau kita convert dalam percentage in term of yield dari segi dividend, mungkinlah tak setinggi mana. Sebab tu untuk tengok sama ada dividen kita dapat tu baloi atau tidak, kita kena convert kepada percentage ke dalam bentuk yield, supaya numbers tu lebih realistik lah. Kalau kita tengok kepada berapa dia bagi based on share, mungkin nampak besar, okay, mungkin juga nampak sikit. Tapi kalau bila kita convert dengan harga yang kita beli, dan kita boleh nampak berapa persen sebenarnya kita profit from that stocks untuk dia punya dividend. Okay, so apa cerita lagi? Okay, AGM. Okay, dia buat sumbangan waktu hari tu. Dan dia buat peraduan gaji semua hidup. Gaji semua hidup peraduan ya. Okay, apa lagi? Okay, tengok bagian outlook. The year 2021 began on the encouraging note with COVID-19 vaccines program progressively being rolled out. While this will certainly have a positive
bearing on the solution to the pandemic, we also expect the COVID-19 will weigh significantly throughout the first half of 2021. Betul lah. Okay, kita dah melalui first half of 2021. We also foresee a significant rebound in the prices of many key commodities and anticipate margin tension, which we will continue to do our best to manage. Okay, so antara komoditi yang meningkat naik harga adalah CPO crude palm oil naik sampai 4,000 lebih dah untuk satu tan. Okay, apa lagi dia cerita? Alright, so financial review at the very offset pandemic. Okay, turnover 5.4 billion. Sekali lagi dia cerita, the group core F&B businesses grew, okay, despite COVID tu. Yalah, orang duduk rumah banyak beli kan. Okay, dia meningkat untuk F&B dia meningkat 2.3% on the back of solid sales execution and effective marketing and communication campaign. The group registered a resilient profit after tax 552.7 million and a profit before tax 724.8 million, with strong cash flow results preserving the solid financial position of the company in a difficult year. Okay, so sebenarnya peningkatan daripada segi F&B business dia meningkat 2.3 despite PKP dan juga COVID pada tahun 2020. Okay. Oh, panjang betul dia punya remarks ni untuk CEO nya ni. Okay. Alright, kita baca lagi. Okay, apa dia mention kat sini? Our business focus continued to build on the pillars of previous year, namely number one, driving a sustainable and profitable growth momentum. Continue nurturing the love and trust in our brand. Okay. Enhancing core fundamentals and capabilities for the future and leading the industry way into a greener future. Okay. Driving sustainable and profitable growth momentum. So banyak juga inisiatif yang diperkenalkan untuk e-commerce, kemudian launching new product seperti Nescafe Latte Milk Tea, okay, and Maggi Fusion Sarang Kimchi, okay, and Karai Miso Bowl Noodles. Right, so dia apa lagi? Dalgano Coffee Craze. Dia ride the trend waktu orang PKP tu buat Dalgano kan. Okay. Dia ada buat live stream, saya pun tak tahu Dia ada buat live stream waktu tu macam mana nak buat Dalgano Coffee waktu duduk rumah dulu ni tahun lepas Okay, apa lagi cerita? Okay, menarik. So dia buat juga waktu PKP tahun lepas delivery untuk ready to drink punya air dia jual ready to drink tu, Milo dan juga Nescafe original can jual untuk delivery sebab orang tak boleh keluar. So dia banyak gunakan e-commerce. Okay. Alright. Okay. So memang panjang dia punya description dia sebabkan business dia kalau kita tengok ada 500 produk. So bila nak cerita setiap satu tu dia akan memang panjang lah. Sebab tu saya rasa dia pecahkan report ni supaya orang
tak adalah psycho, boleh tengok tebal sangat malas nak baca kan. So kalau tengok pecah-pecah macam ni mungkin ambil satu-satu lah. Kalau nak tengok yang tu, fokus kat mana, ambil yang that booklet je. Okay. Okay, kita sambung nurturing trust and brand. So salah satu cara dia untuk nurturing the love and trust kepada brand dia adalah waktu dia bagi bantuan 15 juta waktu pandemik tu, untuk membantu community. Okay, so dia spend, dia buatlah banyak macam ni, nampak dia buat distributing Maggi bubur lambuk kepada B40. Okay, kemudian apa lagi? Ada KitKat break bus dropping off KitKat product for our frontliner. Patutlah frontliner patut tak pernah nampak kat depan hospital Sungai Buloh dia bagi KitKat sedap dapat KitKat. Okay. Kemudian donation drive inspired by Everyday Mix sponsoring 4.5 million nutrition everyday product for more than 85,000 Malaysian from vulnerable communities. So banyak juga dia bagi bantuan ni, okay, untuk susu everyday tu kepada 85,000 rakyat Malaysia. Tak sangka. Okay, so it's good CSR dia buat. Tapi at the same time dapat mileage lah, okay, untuk dia build dia punya trust and dia punya brand awareness among Malaysian. Okay, kita tak pernah nampak lagi Nestle ni so far berhenti daripada buat iklan. Okay, walaupun company ni well known well established, tak payah, dia macam dah sampai tahap tak payah nak buat iklan pun sebenarnya. Kalau orang akan terdetik minum susu minuman coklat, akan ingat Milo. Nak minum kopi yang ready to drink Nescafe. Kalau nak makan mi segera, teringat Maggi. So despite all that, dia masih buat lagi branding awareness untuk dapatkan more ataupun kekalkan retain dia punya customer. Okay, so business, kalau kita yang orang tak nak berapa nak kenal tapi kita tak buat, tak bagi tahu kat orang tentang business kita, macam mana kita nak expect boleh beat company yang macam ni. Okay, so company yang well known, well established, kat mana-mana mesti ada iklan, kat TV ke dekat YouTube ke. YouTube kan ada iklan dekat Facebook. Dia buat masak-masak lah apa benda kan, Maggi cukup rasa sebagainya tu. So dia masih buat dia punya branding tu. Okay, apa lagi menarik kat sini? Okay, so tahun 2020 dia memperkenalkan Milo Active Go Plus Fiber. Okay, so ni baru lah ni sebenarnya. Okay. Dan mengurangkan kandungan sugar. Okay. Okay, memang banyak gula pun Milo ni. Alright, so dia keluarkan produk-produk yang lebih sihat. Okay, so apa lagi? Okay, employee safety and well-being. Okay, tu dia cerita kat sini. Alright, and leading the industry way into a greener future. So more sustainable product yang dia nak keluarkan. Dia buat program recycling. Okay. Alright, so tu kami panjang lagi dia punya management review. Okay, sebab kan bisnes dia terlampau lah besar, terlampau lah macam apa, mencapah lah produk dia banyak, ada 500 produk yang halal, okay, untuk pasaran Malaysia. Bila kita buat Nestle, nanti kita tengok apakah produk-produk yang pertama. Okay, jom mari kita tengok produk-produk main ataupun yang baru juga diperkenalkan. Our product portfolio pertama kat sini yang kita very well known, yang biasa kita tengok Milo, Maggi, Nescafe, KitKat, Nespresso, ice cream Nestle,
Nestle Cerelac ni saya tak biasa lah. Dan juga Nestle Professional, dia pun saya tak pernah dengar lah. Tapi yang lain ni semua biasalah. Okay, aiskrim, KitKat, Nescafe, Nespresso dia kira kayangan sikit lah. Kalau yang marahin sikit tu dia Nescafe je. Okay, Nespresso ni dia kira kopi yang kira kayangan sikit lah. Okay. Alright, produk lain, Lactogrow, Omega, Drumstick, Nestum, Everyday, Nutrient, Starbucks. Nanti tengok Starbucks. Okay, kenapa ada Starbucks pula kat sini? Okay. Dan juga adalah Cremia. Ini memang sedap lah. Okay, ini one of my favourite so, ini Cremia. Ini kempen dia yang buat tu, gaji semua hidup. Gaji semua hidup Oh, total. Ingat kan? Seorang dapat semua tu. Okay, 3,000 lah. Seorang dapat 3,000. Total 684,000. Kempen punya program. Okay, so yang pertama yang tak perlu diperkenalkan adalah Milo. Semua orang tahu Milo. Semua orang biasa minum. Ada orang kejar lori Milo. Tahun lepas ada kes ada seorang wanita mengidam nak Milo kejar lori Milo. Ada Milo pandai, dia hantar Milo ke rumah lori Milo. Dia part of the tadi kita nampak untuk brand loyalty. Dia nak attract awareness dan juga untuk maintain dia punya customer. So bila dengar story macam tu orang share, orang suka, orang share. Dan kita ni kalau apa yang kita selalu nampak, selalu dengar, benda tu akan lekat lah. Cerita pasal Milo, Nestle, Milo masuk dalam nama, dia akan masuk kat subconscious lah. Dia akan ingat that brand. So mungkin orang lupa, tiba ingatkan balik, oh Lori Milo. So orang cerita pasal pengalaman Lori Milo waktu sekolah kan. Selalu kalau event sukan, ada je Lori Milo. Kita beratur 2-3 kali kan. Sebab cabaran dia kecil kan. Sekali beratur dia ambil satu je. Okay, so adalah trik-trik yang tukar baju lah. Yang tukar pada Abang Milo pun tak kisah kan. Sebab dia nak habiskan pun semua yang dia dah set tu. Kita macam-macam tukar muka, pakai topi lah apa kan, untuk dapatkan. Sebab Milo rasa dia lain Milo, dari Milo ni kalau compare dengan yang kita baca kat rumah. Tak tahu kenapa. Mungkin dia nak maintain that specialty je lah. Okay, so ni tentang Milo. Milo Fiber tadi. Milo Active Go Plus Fiber. Okay, ni event dia buat. Okay, so Maggi, produk mi segera dia, cukup rasa, hot cup. Sedap pula dengan hot cup tengah malam ni. Okay, so ni mi goreng sambal tumis bilis dan juga mi goreng cili ala kampung. Okay, dan tak lupa dia ada asam laksa. Okay, orang gaduh-gaduh pasal laksa, Maggi pun ada. Okay, laksa jangan gaduh-gaduh, semua ada laksa. Okay, ni dia punya yang baru tu, fusion karai miso. Produk saya tak tahu lah, ni mungkin Korea ke. Okay, so ada dia buat Maggi pes sambal tumis. Okay, dan Nescafe. Okay, alright, so Nescafe sejak 1938. Punya dah lama Nescafe ni masih bertahan. Dan sampai sekarang orang kalau nak challenge Milo ni mungkinlah ada orang buat produk contoh macam Vico minuman Mark coklat dan sebagainya tu, tapi still dia punya rasa tu, kita rasa still Milo tu masih sedap lah. Bukan kita kata yang lain tak sedap, tapi in term of kalau kita boleh pilih, kita nak pilih yang mana. Okay, so Milo tu masih dalam ranking yang tinggi lah. Begitu juga dengan Nescafe dia. Kita ada Indo Cafe lah, ada produk-produk lain yang cuba buat untuk ready to drink punya coffee, but still Nescafe antara yang mudah didapati. Kalau pergi kedai mana pun dia dah ada. Okay, kita apa Nescafe Nescafe tarik. So far tak ada lagi lah kita pergi kedai minta Indo Cafe kan, dia tak ada Indo Cafe. Kapal api mungkin ada, tapi macam produk-produk coffee ready to drink yang lain-lain, yang baru Essenso, dia pun tak ada kat kedai lagi. Walaupun for me dia boleh challenge Nescafe sebab rasa dia lebih coffee lagi lah berbanding Nescafe. So far dia yang baru dalam market yang boleh challenge rasa Nescafe ni. Okay, saya sekarang
gunakan produk tu lah. Kalau tak ada tu baru saya ambil apa Nescafe Gold. Kalau ada saya ambil sensor tu lah, tu dia lebih strong dan juga rasa dia lebih macam kepada coffee yang kita kita grind tu Okay. Ini produk dia Nescafe. Oh ni Dalgona, okay, yang popular tahun lepas. Saya tak pernah minum Saya tengok pun takut. Punya banyak Nescafe yang dia guna dan juga dia punya gula tu saya tak boleh consume lah. Ini kalau minum mau apa over caffeine lah kalau saya. Ada orang okey, kalau saya tak boleh, nanti apa heartbeat laju kita perlu nanti betul rasa apa macam weng-weng sikit lah. Sebab macam over caffeine sangat. Alright, so seterusnya ni kopi Kedah. Okay, yang baru diperkenalkan kopi Kedah. Ada feedback saya rasa dia kata tak adalah macam Nescafe sangat Dia macam kopi-kopi kampung sikit. Tapi saya dengar pun saya tak nak try lah. Okay, yang ni Nescafe Latte Milk Tea. Okay, dikenalkan ready to drink juga. Kemudian Nescafe Gold saya tak pernah jumpa. Origin Scap Colombia dan juga Origin Alta Rica. Ni tempat yang dia harvest dia punya kopi lah dekat Colombia dan juga Alta Rica. Okay, dia jual. Alright, so ini dia Starbucks at home. Kenapa dalam annual report Nestle ada masuk Starbucks pula Okay. Mari kita baca kenapa Starbucks at home ni produk yang kita tiba-tiba nampak ada jual kat Speedmart tiba-tiba jual kat tempat online kan. Sebab sebelum ni normally kita Starbucks kita jumpa kat Starbucks je lah kan, dekat dia punya coffee house je. Tiba-tiba sekarang ni rata-rata Starbucks ada kat Tesco pun ada, dekat Aeon ada kan, yang bukan dekat kedai Starbucks. Kita tengok kenapa. Okay. As part of our drive to grow our coffee portfolio and recognizing the increasing affinity for premium coffee experience, in 2018 we embarked on a global alliance with Starbucks. Okay, so dia dah buat alliance ataupun JV tahun 2018 lagi sebenarnya dengan syarikat Starbucks. Along with extending our customer reach, this allowed us to tap into opportunities for both in-house and out-of-home segment through exciting innovation and solution with the Starbucks at home range launched in Malaysia in 2019. Okay, so patutlah saya pun baru tahu. Sebab saya nampak juga lately bila iklan, nampak iklan tu dekat Shopee ke Lazada tu, produk-produk Nestle tiba dia jual Starbucks ni punya kapsul kan. Dia punya, kalau yang ni untuk mesin espresso tu lah yang dalam kapsul. Lepas tu nampak yang ni, lepas tu nampak dia jual mesin dia lah, mesin espresso tu dia jual set lah, set dengan Starbucks punya kapsul. Saya macam kenapa Nestle jual produk Starbucks kan? Kenapa Starbucks, yalah Starbucks ni mesti dia akan jagalah dia punya brand kan. So dia tak nak associate dengan orang senang je. Okay, so barulah saya tengok report ni dan saya faham. Saya ingatkan mungkin JB tu biasa-biasa je kan, tapi sebenarnya dia memang dah behind the scene sejak 2018 lagi. Okay, dekat Malaysia sebenarnya dia dah launch sejak 2019. Okay, alright, so dia nak cater untuk premium coffee lah. Sebab sekarang orang ramai nak minum premium coffee, tapi sebab PKP kan, bukan semua orang boleh pergi beli kat Starbucks kan. Pergi beli balik nak kena mandi apa semua kan, nak kena bersih baju, nak kena basuh, nak kena asingkan kan. So mungkin disebabkan tu dia nak bawa benda experience tu, minum kopi still premium tapi nak hantar kat rumah, so buat sendirilah anytime. So kalau dulu PKP nak keluar pun bukan semua orang boleh keluar satu keluarga seorang. Kemudian limited time juga pukul 6 sampai pukul 10 kan dulu kan. So orang malam-malam tiba nak minum kopi kan. Adalah orang jenis macam tu kan, nak minum kopi tengah malam, tak boleh keluar, tak boleh beli kopi. So inilah solution dia. Ada juga dalam bentuk sachet. Saya jumpa ada bentuk yang macam ni, sachet. Okay, right. Ni tentang Starbucks. So dia buat jugalah untuk holiday tu. So yang produk macam ni Starbucks dia tak promote sangat, tapi sebenarnya nampak Nestle yang promote kan. Okay, untuk produk-produk macam ni. Starbucks masih dia nak maintain dia punya kedai tu lah coffee house punya experience tu. Alright, so ni ialah Nespresso. Okay, Nespresso ialah dia punya kayangan sikit minuman kopi untuk premium coffee daripada Nestle. Dia ada mesin dia Nespresso tu yang daripada kapsul tu masuk je, bila kita press tu dia keluar lah siap air tu boleh minum terus. Okay, kemudian apa lagi produk dia, ada produk health science. Okay, Diabetic Junior Optimum. So ni produk-produk untuk kesihatan. Okay, ada juga orang yang ada selalu guna tahulah tapi saya tak pernah guna.
Okey, ini minuman ready to drink dia. Okey, dalam bentuk can dan juga dalam bentuk kotak. Ini produk yang antara saya terbaru juga. Okey, iaitu Nescafe Ice Cappuccino. Kita baca sikit apa cerita. Widening the product portfolio with exciting innovation, we introduced Nescafe Ice Cappuccino in our very first 500 ml PET bottle format. Having started off as a pilot project, the product quickly gained strong market acceptance for its great taste and larger convenient pack size, contributing to both in the home and on-the-go consumption, allowing us to improve our market leadership with the LTD bottle coffee segment. Okay, kemudian Nescafe Ice Cappuccino is now available as a permanent offering and will be produced locally to further optimize our PET manufacturing line, insyaAllah. So ini produk baru dia sebenarnya diperkenalkan. Dia tested je sebagai pilot project tapi nampak acceptance orang ramai suka benda ni. So dia akan jadikan dia permanent lah produk ni. First produk yang satu botol 500 untuk kopi. I think sebelum ni dia banyak bentuk dalam can macam ni kan, Nescafe can, and then dia tak ada sampai 500. Orang tak minum 500 ml lah kopi pekat tu 500 banyak So yang ni bila dia buat orang nak juga, terus diteruskan je lah. Saya tak minat sangat produk ready to drink because dia dah ada sugar dalam tu. Okay, so kadang-kadang bagi saya dia terlampau manis lah. Macam air ni Nescafe dalam tin bagi saya terlampau manis. So saya tak suka sangat produk ni. Tapi kalau nak untuk drive, kena pergi mana-mana yang perlukan air, kita beli je lah. Tapi untuk daily consumption tu saya tak ambil lah air macam ni. Okay, tapi of course dia ada segmen dia. Dia mesti ada segmen. Sebab sekarang ni dia senang je dapat kat mana-mana. 7-Eleven, My News, kedai-kedai sebenarnya semua ada air. Okay, so dia ada apa lagi, Nestle Omega Plus Dark Chocolate. Dia buat Dark Chocolate pula untuk Omega. Okay, ni dia keluarkan hari tu limited edition botol botol zaman macam dulu punya 1950 botol 1970 dan juga tahun 1990 punya botol. Apa lagi innovation dia? Nescafe Cold Brew Hazelnut, expanding our Nescafe Cold Brew range with provides a richer and naturally smooth coffee taste. In the new variant has a creamy hazelnut finish, offering consumer a light and flavorful experience. Okay, dia buat cold brew untuk latte untuk hazelnut. Kemudian ada satu lagi untuk yang ni untuk air panas Nescafe Cup Smooth Cappuccino and Caramel Macchiato, offering cafe style coffee in specially designed cup. Nescafe Cup comes in two variants: Smooth Cappuccino and Caramel Macchiato, made with single origin Brazilian coffee and balanced with creamy milk for the indulgent experience. Okay, so ini juga produk-produk baru yang diperkenalkan. Harga taklah mahal sangat bagi produk-produk macam ni. Dia quite agak tinggi sikit lah berbanding harga biasa dia sebab mungkin kopi tu dia guna single origin kan, dia gunakan premium coffee, so that's why mungkin dia punya tu harga lebih mahal lah sebab kos lebih tinggi. Tapi bagi saya masih sebab benda-benda ni manis bagi saya, so dia saya tak sangat lah favor kepada benda ni. Tapi of course dia ada always ada market untuk ready to drink punya market. Okay, orang nak pergi kerja, orang nak pergi drive dan sebagainya, nak rasa lain sikit, air yang premium nak ada rasa macchiato lah, nak rasa hazelnut so dia boleh dapatkan produk-produk macam ni lah. Okay, kalau kita tengok okay, walaupun Nestle like kita mention it's very well known company tak perlu kita kenalkan lagi, tapi still dia masih buat R&D, dia masih buat expansion, dia masih mencuba benda-benda yang baru. Sebab kalau dalam bisnes, kalau kita tak growth, sebenarnya bisnes kita ada dying. So itu sebab kenapa Nestle walaupun syarikat yang dah 100 tahun still buat R&D, buat new experience, dia growth, cuba untuk perkenalkan benda-benda baru. Dan seperti dia tak jangka produk macam Ice Cappuccino ni, okay, jual dengan harga lebih mahal, orang sanggup beli juga. Okay, so why not teruskan kan? So dia teruskan. So sebab kalau dia tak try, kita tak tahu. Okay, so dia introduce benda-benda macam ni. Dan dia tengok segmen, of course lah, dia buat dengan kajian lah, dan juga dia test dulu premium coffee mendapat permintaan yang lebih lately ni, okay, daripada penggemar-penggemar kopi di seluruh Malaysia. Okay, dan juga kita nampak pertambahan produk-produk kopi, independent coffee yang mengeluarkan ready to drink juga, air yang di brew sendiri, yang berbentuk premium coffee. Dan sebenarnya coffee market seluruh dunia adalah sangat besar. Okay, seluruh Malaysia
satu Malaysia consider besar dah. Tapi jangan forget produk seluruh dunia kopi adalah satu produk yang sangat menguntungkan. Okay, sangat-sangat menguntungkan. Alright, so ni bahagian aiskrim. Okay, so aiskrim Neapolitan ni saya tak berapa suka lah. Saya suka vanilla dia je. Yang strawberry ni saya tak suka. Okay, so ada ni drumstick vanilla. Okay, dan juga La Cremia. So saya suka yang ni, La Cremia. Tapi bukan yang buah-buah ni, saya suka yang apa dia punya yang warna satu lagi ni. Dia macam rasa kacang apa, peanut. Bukan peanut, almond. Dia ada almond saya. Almond dalam tu. Okay. Kemudian aiskrim KitKat dia melancarkan aiskrim KitKat stick aiskrim. Okey, ni pun bukan harga marahan sangat ni semua aiskrim kayangan juga. Okey, Musang King punya aiskrim bukan marahan je. Okey, dia bukan biasa-biasa punya harga. Musang King Cremia peanut butter, bukan peanut butter, satu lagi peach, tak ingat nama dia. Okey. So dia kenal gaya ni untuk peanut butter. Okay, orang yang suka peanut butter dalam bentuk ni stick dan juga dalam bentuk cup ni. Kemudian more innovation, dia buat aiskrim Mickey Mouse. Okay, tu budak-budak ni target dia. Confectionery coklat-coklat KitKat, Milo Nugget, okay, Crunch Wafer. Ada innovation baru. Okay, innovation KitKat dia Mandarin Orange. Tak tahu apa rasa. Yang ni KitKat Ruby. Apa dia letak ni? Cocoa Beans. Ruby Cocoa Beans. Saya tak tahu lah rasa apa. Okay, dan juga KitKat Dark. Coklat mungkin pahit dah tu Okay. So milk, produk-produk everyday, Omega, Nespresso, Nestum untuk produk-produk dalam kategori milk dia. Okay, kalau kita nampak banyak juga dia gunakan engagement influencer, artis untuk dapatkan brand awareness tu tadi. Okay. Okay, launch of Nestum Purple Sweet Potato and Taro. Macam-macam Tapi saya dengar pun saya tak ada nak try. Saya baca pada lah. Okay, ini produk untuk nutrition bagi kanak-kanak, Lactogrow dan juga Cadillac. Okay. Alright, apa lagi? Nestle Professional, Aromatico, okay. Untuk bisnes okay. Maggie work bersama kontes. Dia buat banyak kontes macam-macam ada peraduan dia buat okay. Expanding our new on we proudly serve Starbucks. Following the global alliance between Nestle and Starbucks, we debuted the exciting new introduction of We Proudly Serve Starbucks brand in September 2019, offering the Starbucks premium coffee experience in both serve and as well as self-serve format of Malaysia out of home channel. We focus on the year on accelerating our reach and securing outlet placement in relevant high traffic location including medical center, offices, hotels and residences among others. In spite of the government restriction in 2020, we successfully secured 25 outlets in key customer locations such as Mahsa University, Common Ground, Co-working Spaces and Sunway Hotel and more. Okay, so dia ada juga macam dia Starbucks punya coffee house juga tapi dia serve produk Starbucks. Dia adalah Nestle tapi dia serve produk Starbucks. So satu yang memberangsangkan despite tahun 2020 ramai orang kena duduk rumah dan movement restriction order, dia berjaya membuka 25 cawangan outlet di seluruh Malaysia. Okay. So kemudian bedanya itu masuk kepada bahagian leadership. So ni siapa nak baca boleh baca lah. Okay, dan I think this will be the punya finalize dan juga produk ni dia punya program-program dia. Okay, memang banyak sebab dia orang ni of course lah company besar, nanti boleh tengok dekat bahagian dia punya marketing berapa dia punya budget. Okay, dia nak spend untuk all this program ni semua perlukan dana lah. Okay, tapi sebab memang dia punya business is customer punya end user punya produk. Okay, so benda-benda macam ni buat demo kat
dekat uh, tester dekat dekat tempat apa supermarket benda-benda tu menarik jualan lah. So of course dia akan buat, dia kena buat juga produk-produk macam tu. Alright, so I think that's all from me. Okay, untuk sesi pada malam ni kita dah bedah tadi berkenaan dengan syarikat Nestle. Okay, very interesting benda-benda mungkin ada yang kita tak pernah tahu sebelum ini dan kita dapat lihat dalam sesi pada malam ni. For me surprisingly untuk the produk Starbucks tu tadi, okay, dan juga beberapa innovation produk-produk inovasi yang baru yang diperkenalkan, something to ponder and something to learn about this company yang dia still keep on buat marketing masih buat branding, masih buat innovation, masih buat mencari tempat untuk ada growth dan juga expansion, walaupun dia telah berada di market lebih daripada 100 tahun. And I think most probably that is one of the key factor yang dia boleh sustain more than 100 year dalam business, sebab dia continue doing what the best untuk dia punya consumer. Sebab dia buat innovation, cari benda niche yang baru yang orang nak kan, ataupun kalau orang tak nak lagi, dia buat dan dia bagi awareness kepada orang melalui dia punya branding, marketing, dia punya campaign. So that is how I think business perlu buat, dan juga kalau siapa nak survive, that is the way moving forward. Sebab kita tahu business tak semua boleh survive. 3 tahun pertama is very challenging. Okay, so tak semua company boleh survive 10 tahun. Okay, is very high percentage yang fail. Mungkin dalam 10% saja yang survive untuk tempoh 10 tahun. Dan kalau survive pun boleh tentu dia buat profit lagi. Okay, so this company yang dah buat business more than 100 year, okay, dan juga keep on continue making profit. Sebab kita nampak daripada tahun 2002, okay, this is bahagian profit 82 mungkin sebab dia hampir penuh tahun, so 82 juta. 2003 100 juta, okay, kemudian meningkat 200 juta, 300 juta, 400 juta, 600 juta. So dia keep on making profit sejak didagangkan, dan I think that is one of the progress ataupun track record yang menunjukkan this is good business. Sebab tu mungkin attract more investor untuk bersama dengan syarikat ni, disebabkan track record dia tak pernah rugi lagi sejak didagangkan. Okay, dan juga because lah dia dah well known, well established, dan juga dia punya variety of product, mungkin itu menarik minat para pelabur untuk kekal. Sebab saham syarikat ni bukan orang beli dan jual setiap hari lah. Okay, kalau anda nak beli pun belum tentu ada orang nak jual pada harga sekian-sekian. Kadang-kadang nak jual pun mungkin dalam beberapa lot saja. Okay, kalau kita nak beli mungkin dalam 100 lot, belum tentu ada orang nak jual lagi. Banyak tu. So this company bukan traded macam most top active. So dia memang kalau dapat beli tu pun mungkin lucky. Kalau nak tunggu tu mungkin kena queue lama sampai orang nak jual, sebab dia orang very konservatif dengan syarikat ni, because orang yang dah beli lama tu dia keep on dapat dividen dia, so dia dah happy dah. Sebab kalau dia beli dengan harga dulu, dengan dividen yang dapat RM2 lebih, I think dia punya yield dia is good enough untuk dia orang sustain lah. Okay, alright, so hopefully you guys are having something, gain something through tonight punya segment. Kita bedah annual report bagi Nestle tadi. Juga jangan lupa untuk komen, okay, dan juga untuk share this video, okay, agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang dapat manfaat daripada video ni. Pesan ni insya-Allah kita jumpa lagi, okay, dalam sesi yang akan datang insya-Allah dengan tajuk ataupun dengan syarikat yang beza, untuk kita tengok bisnes dia dan mungkin apa yang kita boleh belajar. Sebagai mungkin ada business owner, kita boleh belajar something tentang bisnes. Okay, kalau kita sebagai pelabur, mungkin kita jumpa the hidden gems ataupun benda-benda yang maknanya kita rasa macam wow sangat yang kita nak bersama dengan syarikat tersebut. Okay, so hopefully you guys and family safe and healthy. Okay, so keep maintain our SOP insya-Allah, dan semoga kita semua dapat menang dalam memerangi COVID-19 insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.